Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelayar-pelayar semua? Kita tengok siapa yang muncul pertama. Siapa yang pertama ya? Ada wajah tanpa nama nampak gayanya. Kalau saudara dengar suara saya dan dapat mengikuti siaran ini, saya mohon like. Baru timbul satu like. Saudara Syaharuddin Salim. Apa khabar Syaharuddin? Syahabuddin Salim. Terima kasih. Rasanya tadi Syahabuddin mengambil buku daripada rumah saya tadi ya. Saudara Arif Ismail, saudara Muhammad Amran, Said Faizal. Apa khabar dek? Azan Ali, Azmi Jish, Rosyah Aroy. Assalamualaikum. Salam. Tarmizi Akasah, Azhar Safia, Miss Sofa, Tarmizi Akasha. Waalaikumsalam. Walid Radhi, Ahmad Zamri, Ayub Ngah. Dan mana-mana yang tak sempat saya sebut satu persatu namanya, ya saudara Muazmi dari Newcastle. Line clear saya jangan risau sebab macam malam tadi itu walaupun beribu yang masuk, yang entry, saya dapat membaca satu persatu. Dan kalau ingatnya nak mengulas hari ini ya Rusnin, khabar Sabah, teruk Sabah Rusnin, Saudara Abdul Rahman Harun. Dan tapi hari ini ada 3-4 perkara yang timbul. Jadi terpaksa saya utamakan yang terdahulu. Bagaimanapun apa yang kita tidak begitu menyenangkan hati kita adalah tentang peningkatan mangsa virus corona telah pun meningkat kepada 4 angka. Mengikut laporan daripada Kementerian Kesihatan. Datuk betul ke Azmin kelam kabut? Dia memang dah kelam kabut tu. Waalaikumsalam Bapa Saudara Sulaiman. Kau sihatlah, mudah-mudahan somban. Sarjan Yusof, Adari, Wan, Bob, Wan Safi, Edmund Gonsalves. Okey, tak apa, terima kasih. Buang masa sebut nama orang tak baik. Kita harus menyantuni teman-teman saya. Mereka sudi berada dalam pelayaran ini. Jadi sepatutnya yang mana saya boleh santun, saya santun satu persatu. Terima kasih Saudara Azmi. Hari ini dari segi jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah ada 4 angka, iaitu 1,228 orang kes baru. Dia cuma 10 import dan kematian seramai 7 orang. Di Sabah saja sudah 889 orang, di mana jumlah terkumpulnya adalah 11,285. Sepatutnya Sabah, pihak berwajib, pihak kerajaan sepatutnya melakukan total lockdown ataupun diisytiharkan di sini sesuai lah kalau nak diumumkan darurat penyakit, kerana sudah 11,285 yang terkumpul. Dan hari ini saja 889. Di Negeri Sembilan 996 orang, jumlah keseluruhan 1,290, Selangor 76 orang, 3,880 jumlah terkumpul. Di Kedah ada 76 dengan jumlah terkumpul 2,044. Di Pulau Pinang 23, di Labuan 21, di Kuala Lumpur tambahan hari ini 19 yang dijangkiti wabak virus corona. Di Perak ada 10 orang. Jadi jangkitan orang Perak jumlahnya 459. Sarawak ada 8 orang, Melaka 3, Johor 7. Jadi di Perlis kekal sifar, Kelantan juga sifar. Di Perlis sejak virus menyerang hanya 38 orang saja yang dijangkiti oleh wabak virus corona. Assalamualaikum Datuk. Covid makin naik. Ya. Jadi di Terengganu 166 juga sifar hari ini. Di Putrajaya 139 juga sifar. Dan di Pahang 139 orang. Ya, jadi Rosali Salih, Assalamualaikum Datuk.
Hari ni pecah rekod. Tak tahulah saya apa rekodnya. Tapi saya memberi pencerahan dan saya tetap akan memberi pencerahan dari masa ke semasa. Ni apa pula anak saya ni mengganggu. Beliau mengganggu. Habis saudara dapat dengar tak suara saya ni? Dia tukar pula ini phone saya ni. Kalau dengar sila like, saya nak tahu sebab ini ditukar apa ini dia punya telefon. Okey ke tak okey ni? Sebab saya tak tahulah. Macam mana dik? Dengar dik? Satu dengar, satu lagi tak dengar. Ini masalah ni. Yang mana ni? Yang mana yang dengar, mana tak dengar ni? Orang ramai tu orang marah kat apa, tak pasal-pasal je. Biasa tu masalah Okey. Ada ke tak ada? Bos. Dah okey. Assalamualaikum, jelas. Terima kasih Ayub Ngah. Okey. Hamidah okey. Kalau okey clear tak apalah sebab saya khawatir sebab ada dua telefon ni. Yang mana satu saya pun tak tahu. Sekejap on, sekejap off. Maklum sajalah. Saya tidak tahu untuk menggunakan gadget-gadget moden ini. Saudara Fuad, Saudara Mat Ken. Jadi saya tak tahu menggunakan gadget-gadget ini, tetapi bila dicuba diubah oleh anak saya, jadi kelang kabut lah saya. Saya cuma hanya ada satu je handphone. Selamat malam Saudara Mak Ali Arifin Azwan. Baik. Tapi apa yang menyedihkan saya adalah kerana apabila melihat figura-figura ataupun angka-angka yang diungkapkan atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, banyak pula yang saya menerima, kenapa gambar kurang cantik? Dek, gambar kurang cantik apa ni? What are you trying to do? Jadi, Papa ingat kita betulkan balik betul pakai yang lama je lah. Yang original, jangan pakai yang baru. Okey, dah wanjung clear. Suara kata okey. Suara okey ya, esok gambar okey tak okey. Sebab bila ada komplain ni, jadi play papa ni dia orang marah lah kalau gambar tak okey. Okey, jelas. Terima kasih. Jadi yang saya ingin nyatakan bahawa ini apabila pihak pimpinan kerajaan memberi alasan untuk mewujudkan darurat dan sebagainya, maka ini menimbulkan terima kasih Saudara Eden Awang Trasher, menimbulkan keraguan sejauh mana benarnya laporan tersebut. Inilah masalahnya sebenarnya kita ni. Saudara Hambos ya, kalau zaman kerana ini macam mana ni gambar tak ada dek? Tak ada tak apa, tak payahlah kalau gitu. Jadi tunjuk jugalah sekali lagi sekejap lagi. Gambar okey, terima kasih. Okeylah Datuk, semuanya macam biasa, apa lagi handphone saya ni. Begitulah. Kita ni orang lama. Ini orang yang orang yang dah tua-tua begini ni mana nak tahu. Ini anak bungsu saya ni, dia konon-konon bijak sangat. Akhirnya semalam pun gambar tak jelas. Gambar clear. Okey, terima kasih. Kita sedihlah bila jumlah ini diragui. Kerana mereka mengatakan bahawa jumlah-jumlah yang dikeluarkan seolah-olah untuk mengiyakan figura ataupun angka-angka yang dikeluarkan itu seolah mengiyakan dakwaan kerajaan, maka perlu diwujudkan darurat dan sebagainya. Jadi orang sakit. Jadi sebab itu pihak kerajaan sepatutnya berhati-hati. Ini lain putus-putus ni, kenapa nak ni? Gambar okey. Jadi suara jelas, gambar clear. Terima kasih Saudara Alias. Okey, suara okey clear. Gangguan betul lah. Saya pakai yang lama okey dah, dek. Jadi sepatutnya saya mengharapkan supaya adik tunjuk adik punya phone number lah kalau gitu, dek. Tulis ini kacau lah hari ni punya pembacaan. Marah dia orang boleh papa. Konsentrasi hilang. Jadi itu keadaannya. Bila jumlah itu berkurangan atau naik, jadi sekarang tiba-tiba mendadak sampai 1,000 lebih, maka orang punya betul ke ni? Betul ke ini angka-angka ini? Ini yang kita sedihkan. Sebenarnya kan memang di Sabah tu sudah naik 889, tapi kenapa pihak kerajaan, pihak berwajib tidak mahu mengadakan total lockdown? Tak payahlah negeri lain. Macam di Perlis nak buat apa? Nak perintah berkurung ke? Nak adakan pergerakan, kawalan pergerakan dan sebagainya? Tak ada keperluan. Begitu juga macam di Pahang, di Terengganu, di Kelantan. Yang teruk sekarang ini adalah di Sabah. Kerana yang terkumpul sehingga saat ini
adalah 11,285. Dan ini juga menimbulkan permasalahan dan juga menimbulkan sangkaan persepsi rakyat yang bahawa semuanya adalah punca daripada politik. Kerana mereka nak sangat mengadakan pilihan raya di Sabah. Akhirnya di Sabah menengkat ini COVID-19 yang menderita rakyat Sabah. Jadi sepatutnya Sabah kena diadakan total lockdown, bukan di Semenanjung dan bukan juga di Sarawak. Ya. Okey. Saya seperti biasa saya ingin menyebut sedikit tentang peringatan untuk kita bersama. Adalah hal biasa jika kau melihat perahu di atas air. Namun bahaya bila melihat air dalam perahu. Maka engkau boleh berada di hati dunia, tapi jangan kau tempatkan dunia ini dalam hatimu. Jika suatu hari nanti kau pernah merasa rugi akan sesuatu yang tidak pernah kau sangka, maka sesungguhnya Allah suatu hari akan memberimu rezeki yang tidak pernah kau kira akan memilikinya. Optimislah saat segala urusan terasa sulit bagimu, kerana Allah telah bersumpah 2 kali. Sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan. Sesungguhnya sebuah kesulitan itu bersama kemudahan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita dihadap dalam keadaan sekarang ni, kita bersabar. InsyaAllah, kita ada Tuhan, kita masih punya Tuhan, Tuhan tetap sayang pada hamba-Nya yang sentiasa mengikuti ataupun mengingatinya. Ya? Saya juga hari ini nak baca. Sebab seronok bila kita tengok dalam kiriman, dalam website ni, pantun yang dikirimkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tengku Puteri Tengku Permaisuri Tengku Musi Ariza. Anda baca, saya nak cuba baca. Kalau salah jangan marah saya. Ini apa yang suara hati Tengku Permaisuri Azizah, Permaisuri Agung kita ni, dia tulis 4 rangkap pantun untuk mengingatkan kita semua. Dia kata 3 wilayah Selangor dan Sabah sudah diarah kerja dari rumah. Orang politik sedar-sedarlah. Ini bukan masa untuk berbalah. Ini peringatan daripada Tuanku Permaisuri Agung. Kemudian dalam bait kedua, raja sudah bertitah. Sudah-sudahlah bertelingkah. Rakyat sedang susah. Belum masanya keluar memangkah. Ini mereka kata nak adakan pilihan raya dan sebagainya. Kemudian dengan keluhuran hatinya, baginda menyatakan, buah cempedak di luar pagar, jangan ambil orang punya. Titah raja jangan dilanggar. Kalau dilanggar, buruk padanya. Dan akhirnya, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Permaisuri Agung menyatakan, semua orang duduk di rumah. Sebab COVID belum sudah. Pada yang makan rasuah, bertaubatlah. Banyakkan ibadat. Itulah sentuhan. Rupanya Permaisuri Agung kita ni seorang yang murni, pandai berpantun, pandai memasak, menyantuni rakyat. Sebab itu saya katakan, untuk kita kali ini, dekad ini kita menerima Duli Yang Maha Mulia Tuan Agung yang begitu prihatin terhadap rakyatnya. Dapat Permaisuri Agung pula tu begitu petah, bijak, menyantuni dan tidak adalah meletakkan perbezaan yang ketara antara rakyat dan raja. Malah kita merasakan betul-betul lah bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agung ni benar-benar berjiwa rakyat. Juga saya tadi menerima satu kiriman ni, nak promosi sikit. Saya menerima satu surat tadi, ini surat yang saya terima. Yang ditulis dihantar oleh Tan Sri Badariah Arsyad, iaitu pengarah operasi Yayasan Kepimpinan Perdana. Dia kata, Yang Berhormat Yang Bahagia Tok Sri, surat daripada Yang Bahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Merujuk perkara di atas, disertakan surat daripada Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang dialamatkan kepada Yang Bahagia Datuk Seri untuk rujukan. Saya boleh terima surat tu seriau juga. Kalau saya ingatkan surat saman. Kerana saya tiap-tiap malam balon dia. Jadi bila saya baca surat tu, maka apa katanya? Ini Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebagai seorang penulis, saya amat terkejut kerana saya rasa inilah pertama kali. Kali kedua. Orang pertama bekas Perdana Menteri hantar surat adalah itu
Profesor Datuk Syed Hussein Alatas. Dia dulu dia menerima kiriman daripada almarhum Tengku Abdul Rahman. Bila dia kata negara kita negara kucing dengan harimau. Jadi almarhum Tengku marah. Tapi yang saya ni, dia tu yang bagi Datuk Seri Kamal Amir Kamal Hijaz, bagi Datuk Seri. Saya ucapkan tahniah kerana pengeluaran buku Diary dari Penjara 1977-1981. Ini buku dia. Datuk Harun pada satu masa adalah idola saya. Dan di waktu saya disingkirkan dari UMNO, dia seoranglah yang cuba pujuk saya masuk kembali UMNO. Saya tidak bersetuju dengan tuduhan rasuah terhadapnya. Apabila saya dilantik oleh Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri, saya berasa dengan jawatan yang tinggi kurniaan Datuk Husin, saya boleh pujuk Husin supaya tidak bertindak terhadap Harun. Dan dia kata, saya pergi ke pejabat Husin dan saya sure supaya dihentikan kes Datuk Harun. Husin naik berang dan dengan nada marah membuka peti besi, mengeluarkan fail dan hempuk ke atas meja. Rupanya pemarah orangnya, Husin orang ni rupanya. Nah, katanya, you tengok, I'll see him in jail for this thing he has done. Wah, begitulah jadi hati seorang yang benci pada almarhum Datuk Harun. Jadi melihat bagaimana marahnya Husin, saya tidak dapat kata apa-apa, saya terus tinggalkan pejabatnya. Lepas itu saya tidak lagi berani sebut nama Harun kepada Husin. Pada tahun 1981 saya jadi Perdana Menteri, entah macam mana pada tahun itu jugalah Datuk Harun dibebaskan. Mungkin saya buat janji dengannya tapi saya tak ingat janji apa. Yang saya ingat ialah Datuk Harun sokong Tengku Razali dalam pertandingan untuk Presiden UMNO. Ini kenyataan Tun Dr. Mahathir yang menghantar surat kepada saya dalam buku Diary dari Penjara. Sebab Diary dari Penjara itu mencatatkan setiap hari. Jadi kalau saudara nakkan buku ni bro yang viral bawa lori tu ke? Saudara Azwan Ali. Jadi kalau nak dapat buku tu sila hubungi anak anda saya Azhar. Nombor telefon 011 330 412 41. Saya repeat. 011 330 412 41. Enjoy yourself reading the book Diary dari Penjara, iaitu merupakan catatan diary daripada almarhum Datuk Harun Idris. Jadi saya melihat bahawa begitulah seorang pejuang bangsa kita. Hidupnya tak ada lain. Berjuang untuk bangsa Melayu. Waktu beliau jadi Ketua Pemuda, suaranya lantang. Waktu beliau menjadi Menteri Besar Selangor, berjuta orang Melayu ni dapat tanah. Daripada selalu saya katakan, daripada Kajang sampai ke Kelang. Daripada Rawang bawa sampai ke Ulu Langat, sampai ke Bangi. Tapi akhirnya beliau disimpankan di penjara selama 5 tahun. Sepi di belakang jeruji besi. Itulah balasan yang diberikan kepada orang yang berjasa pada bangsa hanya kerana khianat dan fitnah. Dan almarhum Datuk Harun, kita mengharapkan sepatutnya pergerakan pemuda bersuara dan bertindak seperti begitu. Tapi tak tahulah saya, kita mengharapkan agar perjuangan ulang balik nombor telefon tadi. Nombor telefon tadi 011 330 412 41. Ini bukan sebenarnya buku ni bukan tulisan saya. Saya menerjemahkan daripada, sebab Allahyarham Datuk Harun dia tulis dalam bahasa Inggeris. Sebab dia seorang peguam. Jadi dari dia 011 330 412 241. Ya, betul, Sarjaki Nikah ya. Jadi ini saya baca buku ini, sebenarnya diary. Tak ada apa pun, tak ada gambar. Kita tak siapkan banyak gambar, je siapkan ni. Ya, Azhar, betul, benar tu. Terima kasih. Alright, itu bab selesai, sebab dalam bahagian buku kalau nak baca untuk saudara. Now, ini sekadar renungan kita bersama ya. Sebenarnya menteri-menteri dari UMNO ni tak erti terima kasih. Langsung tak pandang pada Majlis Tinggi, pada parti UMNO yang melahirkan mereka untuk mereka jadi menteri. Malahan Presiden UMNO langsung dia buat tak tahu. Macam tunggul kayu diumpamakan oleh mereka. Ini kenapa? 2 hari sebelum Kabinet bersidang,
Presiden UMNO telah menyatakan untuk mewujudkan gencatan politik. Tak ada respon. Tak ada seorang pun memberi respon melainkan ketua-ketua pemuda yang beri respon. Sebaliknya 2 hari selepas itu mereka menghadiri mesyuarat kabinet dan memutuskan untuk mewujudkan perintah darurat. Dan sebenarnya keberadaan mereka dalam kabinet itu mewakili UMNO. Sepatutnya sesuatu keputusan nak dibuat kena patah balik pada UMNO lah. Ini tidak. Dewan tak tahu ditinggalkannya begitu saja, mereka bersetuju. Sedangkan UMNO konsisten. UMNO konsisten. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden UMNO, dia kata kita menuntut. Iaitu pertama sekali pelan insentif rakyat. Iaitu pertama sekali is moratorium. UMNO menuntut kerajaan meneruskan moratorium. Tapi diorang buat tak tahu. Kemudian insentif kas PKS yang dijanjikan itu sejumlah RM5,000 bagi semua negeri yang terlibat dengan PKPP. Dan insentif kas RM1,000 kepada semua pemandu teksi dan e-hailing yang dijanjikan. Kemudian BPN 3.0 minimum, iaitu RM1,000 kepada yang layak. Gracia bencana kepada semua kaki-tangan kerajaan yang terlibat sebagai frontliner dalam COVID-19. Daripada KTM, ATM, PDRM, PBT, APMN, MKN dan sebagainya. Ini juga tidak tuntas dilaksanakan. Pampasan khas juga dituntut oleh UMNO kepada kerajaan sebanyak RM250 kepada semua mahasiswa RPTA di seluruh negara atas beban yang terpaksa ditanggung kerana sewaktu proses pendaftaran semula kehadiran mereka dibatalkan. Pada saat-saat akhir penurunan semula wabak COVID-19. Ini tuntutan daripada Presiden UMNO dan UMNO. Menteri UMNO hadir dengar Tan Sri Perdana Menteri bincang nak wujudkan darurat. Lain tak ada. Dan keputusan itu dibuat, keputusan kabinet ini tidak langsung refer pada UMNO. Ini masalah dia. Jadi kalaulah refer pada UMNO, mungkin perkara ini tak berlaku. Kerana kena ingat tau, menteri-menteri yang sekarang ni berada dalam kabinet daripada UMNO, daripada Tan Sri Anwar Musa, Ismail Sabri, Adham Baba, Noraini Ahmad, Samsul Nasarah, Isyamuddin Tun Sin On, Khairi Jamaluddin. Dan mereka tidak memberi langsung kepada gambaran pada Majlis Tinggi. Sepi. Sehingga saat ini saya tak tahulah, saya cubalah bertanya pada ahli Majlis Tinggi. Ada ke menteri itu bagi tahu macam mana, kenapa? Tak ada, dia ada. Artinya mereka datang, hadir mesyuarat kabinet, buat keputusan, balik. Ini yang saya katakan cak ayam. Jadi kenapa begitu sikap mereka? Dan antara menteri yang menghadap Agung, selepas dapat keputusan tu, maka pergilah ke Pahang yang saya nyatakan semalam. Terbukti apa yang saya nyatakan benar. Iaitu Duli Yang Mahmudim Tuan Agung tolak. Tapi cara mereka datang tu macam tak menyempat lah. Orang Perak kata macam tak kering bulu. Terus habis haji mesyuarat kabinet, terus pergi ke Kuantan menghadap Agung, minta supaya diisytiharkan darurat. Dibawanya waktu itu siapa datang? Perdana Menteri, kemudian Menteri Kewangan pun hadir sama. Lepas tu Menteri Undang-Undang, lepas tu Peguam Negara, Ketua Sisa Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, kemudian Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, serta senarai menterinya, Menteri Kanan MITI, Menteri Kanan Pertahanan. Ini daripada UMNO ni, Menteri Kanan UMNO Datuk Ismail Sabri, Menteri Kanan Kerjaya dan Menteri Dalam Negeri. Inilah seramai 12 orang yang mengusulkan supaya diadakan darurat. Alhamdulillah, Agung tak dengar. Kalau kita tengok gambar yang keluar apa semua tu, Saudara Hamdan, mereka ni jaga periuk nasi mereka saja tu. Saudara Hamdan, itulah malangnya pada kita hari ini. Kita mendapat pimpinan negara yang nak jaga tembuluk mereka saja. Betul-betul cak ayam. Betul, cak ayam pun UMNO lantik jadi bendahari Datuk. Itu masalah Saudara Zarif dengan Presiden. Saya tak mau komen. Itu masalah dalaman, masalah eksekutif, jawatan dan sebagainya. Saya tak mau komen sebagai peribadi. Tapi memanglah, saya pun terkejut juga. Tak ayam pun lantik sebagai
sebagai bendari UMNO, bendari Barisan Nasional pula tu. Saudara Kesani Melaya, sikap pemimpin UMNO yang biadab dengan UMNO buat ramai akak umbi mula benci politik. Banyak yang kita akan datang tak mau keluar mengundi. Betul, saya kuasa benda begitulah. Titik TJ, darurat COVID ke, darurat politik ke? Ini sebenar-benarnya mereka hanya memberi alasan bahawa COVID itu hanyalah sebagai alasan saja untuk mereka mewujudkan darurat kerana ini saya Tak sempat nak. kenyataan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razil Hamzah. Dia buat satu kenyataan, dia kata proposed emergency may put the final nail in the coffin of our economy. Jadi cadangan untuk mewujudkan darurat ini adalah merupakan paku terakhir kepada keranda ekonomi negara. Begitulah ini prihatinnya Yang Berhormat Mulia Tengku Razali terhadap kalau mereka nak laksanakan ini perintah darurat ini adalah merupakan paku terakhir kepada ekonomi, kerana tentulah ekonomi kita akan jatuh. Katanya because the COVID pandemic has caused so much pain. Virus corona ini telah mendatangkan banyak masalah dan banyak kesakitan pada rakyat, kesedihan, kesukaran, ya, dan dia menyentuh hati dan perasaan kita. Dan kita mendengar, katanya, kita mendengar banyak kisah sedih, kesan daripada yang dialami oleh rakyat biasa, bukan pemimpin, kesan daripada COVID-19. Dan everyday, katanya, everyday more and more business, big and small, setiap hari bertambah kalangan perniagaan, sama ada besar ataupun kecil, terpaksa ditutup. More people are getting laid off. Banyak mereka tidak ada kerja dan dibuang pekerjaan. Kebanyakan mereka yang berniaga sendiri, seperti kontraktor, tidak lagi mendapat ruang untuk membela. Jadi kemudiannya apabila pandemik ini bermula, there seem to be some determination by the government to control the spread. Pada mulanya memanglah usaha kerajaan untuk mengekang pandemik ini. Dan Yang Berhormat Tengku Razali begitu prihatin. The frontliner workers and the civil servant, mereka melaksanakan tugas dengan cukup baik. Cukup baik dan kita mampu mengekang. Kemudian selepas itu, over the time, di akhir-akhir ini, kita melihat bahawa koordinasi semakin berkurangan. Akhirnya, COVID-19 datang semula. Dan yang menjadi bangsanya adalah rakyat. Jadi, ini dia kata, para kelima dia kata, as I have reason to believe that Prime Minister and his cabinet no longer command the support of the majority of the Dewan Rakyat. Jadi, beliau mengatakan bahawa terbukti kini bahawa Perdana Menteri dan anggota kabinetnya sudah tidak lagi mendapat dukungan dan sokongan daripada kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat, dan legitimasinya berada dalam keadaan 1000 tanda tanya. Jadi, this is in line of the principles of our parliamentary system of democracy, which constitution is supreme and above that of standing orders and the authority. Jadi, beliau mengatakan bahawa apabila usul undi tidak percaya dikemukakan, usul itu sepatutnya mengatasi peraturan persidangan kerana ia menyentuh soal perlembagaan. Tapi itu tidak dipandang oleh pimpinan dan mereka meletakkan usul tersebut itu di bawah sekali. Jadi Yang Berhormat Tengku Razali kata, I'm not questioning the right of any prime minister to seek a declaration of a state emergency. Beliau tidak mempertikaikan. Beliau tidak mempertikaikan tindakan seseorang Perdana Menteri untuk menghadap agung, untuk mewujudkan demokrasi darurat. Tetapi bukanlah disebabkan oleh merasakan dirinya sudah mengalami kehilangan pengaruh. Mariamlah, pemimpin tertinggi tak akan tengok live ni sebab mereka sahaja yang betul. Tak gitu, Datuk. Saya membuat pencerahan ini supaya kita semua faham. Supaya bila mereka bercerita dengan kita, kita ada bahan untuk menempelak mereka balik. Supaya bila datang musim pilihan raya, musim pemilihan,
kita boleh cakap ke dia, ya Muhammad, jangan cakap lebih lah. Jangan cakap lebih lah. Ini faktanya. Bila mereka mengatakan, saya akan berjuang demi agama, bangsa, tanah air. Kita boleh cakap, sudahlah, cak ayam lah kamu. Sampai masanya, rakyat boleh menemplak mereka yang bernama pemimpin. Nur Rizal, Menteri Pertahanan dari UMNO tak ada bagi tahu apa-apa kepada MT. Kata tu, tak ada. Ini masalah. Saudara Ahmad Kusyari, Tengku Razali orang lama. Beliau boleh baca awal-awal lagi. Memang sesuai kalau yang di Puan Agong, lantik beliau jadi ketua kerajaan buat sementara. Sebab dia dah bagi tahu awal. Mula-mula dia kata, sudah sampai waktunya ahli-ahli UMNO, ahli-ahli wakil rakyat UMNO menarik sokongan. Kerana dia dah melihat bahawa kemerosotan sokongan yang ada kepada Perdana Menteri. Tapi cakap beliau tak ada dipandang. Kamarul Kamal, mengapa Presiden UMNO tak mengambil tindakan tegas ke atas menteri-menteri UMNO yang belakang parti UMNO itu sendiri? Tak, ini masalah individu. Sebab nama-nama mereka bukan datang daripada UMNO. Nama-nama mereka dipilih oleh Tan Sri Perdana Menteri. Tak berunding pun dengan UMNO. Begitulah keadaannya. Jadi, okey, kita balik dengan kenyataan Kurazali tadi. If the Prime Minister were to get his way in imposing the proposed state of emergency, as an economist, myself, dia sebagai seorang ekonomi, seorang pengamal ekonomi, beliau merasakan tindakan untuk mewujudkan darurat ini adalah sesuatu yang akan memberi keadaan yang cukup parah kepada ekonomi negara. Dia kata dia sebagai mantan Menteri Kewangan, beliau juga menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, dan former Chairman of World Bank, sebagai pengerusi Bank Dunia dan IMF. Beliau menyatakan keadaan ini kalau diambil, dilaksanakan tindakan darurat ini adalah sebagai paku terakhir kepada keranda ekonomi negara. Dan beliau menyanggah, beliau tak mahu. Tak sepatutnya kita mewujudkan darurat ini. Sebab darurat itu, yalah, Tan Sri Anwar Musa kata darurat itu begitu, begini. Itu jangan disebut perkataan darurat. Jangan disebut perkataan darurat. Ini masalahnya sekarang ni, apa yang dilakukan oleh mereka itu kadang-kadang mereka tak fikir. Jadi yang berhormat mulia Tengku Razali, sebab beliau sebagai pengurusi Majlis Penasihat UMNO, dia menasihati UMNO. Abdul Wahid, jika Presiden tak melantik MP UMNO yang tidak setia kepada parti, boleh ke Presiden tak mencalonnya? Tak, ini macam mana, Saudara Abdul Wahid? Datuk, jika Presiden tak melantik MP UMNO yang tidak setia kepada parti, boleh ke Presiden tak mencalonkannya lagi? Ini soal pencalonan masa pilihan raya akan datang. Sepatutnya Presiden UMNO kenal lah. Orang macam ini tak payah nak lantik lagi lah. Sebab mereka-mereka inilah kadang-kadang yang menjadi parasit kepada parti. Akhirnya, yang mengudumkan UMNO. Jadi berbalik pada kenyataan yang Muhammad Tengku Razali kata, dia kata perkara 9, the Prime Minister, direct dia bagi tahu, the Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin, in refusing to submit himself to a vote of no confidence in Parliament, has demonstrated that he no longer has any legitimacy to be the Prime Minister. I also have information to suggest that Prime Minister does not command a simple majority of the members of the Dewan Rakyat. Otherwise, why he is afraid to submit himself to a vote of no confidence? Jadi dia kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menolak untuk membenarkan usul undi tidak percaya ini dibawa di Parlimen, memperjelaskan bahawa dia sudah tidak ada lagi legitimate. Dah legitimasi dia sebagai Perdana Menteri sudah tidak ada. Kerana menurut Tengku Razali, dia kata Perdana Menteri tidak mempunyai sokongan, does not command, tidak mendapat, tidak memperolehi sokongan simple majority. Artinya daripada 222 tu nak dapat 112 pun tak ada. Ini terus terang dia cabar. Ini kerana itulah dia takut untuk mengizinkan usul undi tidak percaya ini dibawa di Parlimen. As such, it is wrong in principle for the Prime Minister to now go to the Yang Pertuan Agong to seek a declaration of the state of emergency, presumably to protect his own position. Jadi adalah amat bertentangan
amat bersalahan bagi seorang Perdana Menteri bagi menghadap agung untuk mengisytiharkan ini perintah darurat. Kerana tidak lain tak bukan hanyalah untuk mempertahankan dirinya sendiri. Tan Sri Anwar Musa nak bagi alasan macam mana pun sudah tak boleh diterima. The Yang Tuan Agong and the ruler should not entertain such an illegitimate request and based on flimsy excuses. Jadi dia kata Duli Yang Maulid Tuan Agong tak seharusnya melayan permintaan daripada Perdana Menteri yang tidak lagi mempunyai legitimate dan hanya bermain wayang. Cerita kono itu, kono ini, mendakkan ini. Kerana akhirnya yang menderita adalah rakyat. Jadi keputusan darurat ini mengesahkan Muhyiddin telah hilang majoriti di Parlimen dan kerajaan beliau adalah kerajaan haram. Saya tak kata kerajaan haram, jadi kerajaan yang tidak sah. Kalau dia berani, teruskanlah. Tak perlu nak ada begini. Jadi saya ini ini setelah kiriman saya dapat. Dia kata apa? Dia kata ini jawapan untuk Tan Sri Anwar Musa yang mempertahankan. Dalam kes PRK Batu Sapi yang akan dan terpaksa dilakukan dalam masa 60 hari selepas kursi tersebut kosong dan untuk mengelakkan daripada berlaku pengundian atau PRK di Batu Sapi adalah PN tidak meletakkan calon. Biarkanlah warisan menang tanpa bertanding. Jadi soalnya, you tak boleh nak jadikan alasan bahawa pilihan raya kecil Batu Sapi itu. Jadi kena adanya darurat ini tak payah diadakan. Tak perlu ada pun. Biarlah. Apa ada masalah? Kerana kursi itu kursi Batu Sapi. Dimenangi dulu warisan. Kalau betul-betul nak jagalah. Apa nak berebut? Kenapa dia jadikan alasan Batu Sapi pula? Kalau bagi kita lah kolonial kerajaan Perikatan Nasional nak jaga rakyat, tak perlulah bertanding. Biar. Ini kemudian dia kata PRN Sarawak perlu diadakan sebelum September 2021. Ada 10 bulan lagi. Kalau PN tak dapat kawal COVID dalam masa 10 bulan, maka lebih baiklah berundur. Maka kata kerajaan yang ada sekarang ni sangat tak kompeten. Harapkan saiz kabinet je besar. Timbalan Menteri Kesihatan sampai 2 orang. Buat apa? Bayar gaji dan allowance guna wang pembayar cukai. Tapi membazir. PM8 tak perlu pun bubar Parlimen. Kalau dia sudah tidak ada majoriti, PM8 bolehlah serah saja kuasa seperti apa yang berlaku di Perak, Kedah, Melaka dan Johor. Be a gentleman. Jangan tunjuk sangat gila kuasa. Jadi maka darurat yang cuba dipromosikan oleh kerajaan PN hanyalah untuk mengekalkan kuasa serta menghalang usaha Anwar untuk mengambil alih pentadbiran kerajaan sekarang. Ampun tuanku, please no to darurat. Jadi saya rasa ini kita warga netizen perlu membuatkan satu promosi di kalangan kita sama kita, say no to darurat. Kita tak mahu ada darurat. Say no to darurat. Jadi kalau Perdana Menteri benar-benar rasa dia ada sokongan, pergilah ke Parlimen. Say no. Jangan berselindung di sebalik istana. Sebab dari hari pertama lagi dia dilantik sebagai Perdana Menteri, dia didendangkan sebagai penyelamat kes COVID-19. Jangan lupa. Bila dia lantik sebagai Perdana Menteri dalam ucapannya apa semua, dia didendangkan Abah lah katakan sebagai seorang penyelamat. Dan kalau kita dengar ceramah-ceramah di Sarawak, apa kata Azmin Ali? Kita bertuah mempunyai seorang Perdana Menteri, Abah kita ni. Dia adalah penyelamat kepada COVID-19. Kita dapat mengurangkan COVID-19. Mana tak muka sekarang? Di Sabah saya sampai 800 lebih. Ini orang kata nanti cakap tak sempat fikir. Sebab itu saya harap saudara dapat ingat apa yang saya katakan, catat. Sebab kalau dia datang lagi besok, dia kata Tan Sri Muhyiddin inilah orang yang menyelamatkan negara daripada COVID-19 ini. Kita boleh cakap, porah. You main jauh-jauh. Jangan cuba nak mempengaruhi kita. Azmi Al-Hadi dan ramai lagi menteri dalam ciri samah mereka menyebut PN lah penyelamat negara dari serangan COVID. Hari ini mana suara mereka? Kata mereka hero. Dan kalau kita tengok macam kata Zahrin Mak Yassin lah, hari-hari berdoa. Kita kalau dah doa tu tak jadi, apakah doanya tak diterima? Itu yang saya ingin nyatakan kepada saudara semua. Jadi kabarnya 9 raja-raja Melayu akan mengadakan mesyuarat besok di istana. Dia 9, dia tak termasuk TYT. Dia TYT ni Gubernur Pulau Pinang, Gubernur Melaka, Gubernur Sabah dan Gubernur Sarawak.
Tidak masuk. Ini betul-betul brother rulers. Saya cantik namanya mana tadi? Sri Raudah, isyarat Allah masih masih tak faham lagi ke? Doa-doa hamba-Nya yang dizalimi, difitnah, diangkat oleh Allah. Itu yang kita katakan. Sebab itu kita kalau jadi pemimpin jangan kita menzalimin orang. Ya? Jadi dalam kedudukan sekarang, jadi besok katanya sekitar jam 2:30 petang, Raja-Raja Melayu akan mengadakan mesyuarat. Sebab jangan lupa, negeri Persekutuan Tanah Melayu ini negeri sultan. Kita pulangkan balik. Marjan Ramli, Datuk Menteri PAS semua besok. Saya tak mau mengatakan soal parti ya. Bagi saya soal ahli majlis, itu members of the cabinet, anggota kabinet, mereka sepatutnya benar-benar prihatin. Kehadiran mereka di kabinet bukan untuk memanaskan kursi. Patutnya dikri mereka sebagai menteri. Mereka harus memikirkan. Maaflah, PM8 yang heboh fitnah BN. Memanglah kalau kita tengok waktu dia jadi di luar kerajaan, masa waktu kerajaan Besar Nasional, hari-hari dia fitnahnya kita. Jadi adiksi. Tok, lepas saya tengok Midin kutuk kau UMNO dan PAS, saya dah hilang respect. Sebab itu saya selalu mengatakan, terlajak perahu boleh ditarik. Terlajak kata, padah jawabnya. Cik Di Ali tengah sedap jadi menteri. Diamlah. Memanglah begitu, mereka sedap jadi menteri. Jadi berbalik jadi besok, saya difahamkan. Dengar baik-baik bila saya bagi sikit, ni tolong panggil adik boleh tak? Ni sebab ini bateri dan habis dah ni. Saya dipahamkan, okey dah. Okey. Saya dipahamkan bahawa daripada 9 raja-raja itu yang akan hadir, ni kali ini semua penuh, full quorum. Dari Johor datang, daripada Kelantan datang, daripada Pahang datang, Kedah, Selangor, semua ada. Dan mereka kabarnya, raja-raja tidak begitu berminat untuk mewujudkan perintah darurat. Kita berdoalah supaya mereka mencapai satu kata sepakat, dan sepatutnya baginda tuanku tanya kepada Tan Sri Muhyiddin lah, are you really have? Jadi besok Tan Sri Perdana Menteri tidak dipanggil. Besok majlis raja-raja akan bersidang dan mereka akan memandatkan kepada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk memanggil Perdana Menteri menghadap. Kali ini tak payah kau datang. Kamu dititahkan menghadap. Setelah raja-raja bersidang, kamu dititahkan menghadap. Ini keputusan majlis raja-raja. Sebab tentulah Raja Perlis kata, nak buat apa kami di Perlis ni tenang-tenang nak adakan darurat. Mudah-mudahan Agong lantik Kuli PM sementara dan Najib sebagai timbalan. Itu bagi saya bukan, saya tak mau digunakan ruangan ini untuk berkempen. Tapi yang pastinya kita merasakan Tan Sri Perdana Menteri yang ada sekarang ini sudah tak sesuai lagi jadi Perdana Menteri. Sebab apa yang dilakukan banyak bercanggah dengan kepentingan rakyat. Contoh, pilihan raya negeri di Sabah tak sepatutnya diadakan kerana waktu itu COVID-19 dah ada. Roslan Lan, Datuk, mungkin orang-orang yang dikuarantin di rumah akan didapati positif agar permainan kerajaan untuk mengadakan darurat akan tercapai. Itulah mereka akan menggunakan ini alasan COVID-19. Kita merasakan perlu sebab semalam saya dah katakan bahawa sejak COVID-19 ini menyerang negara kita sekitar bulan Februari itu lagi, kita dapat kawal. Tak ada masalah. Yang kita laksanakan adalah perintah larangan pergerakan, bukan darurat. Saya kena tahu bahawa darurat ini kesannya macam kata Tengku Razali, ini boleh menjadikan paku terakhir kepada ekonomi negara. Dan orang macam Tengku Razali, dia cukup tahu tentang ekonomi. Kesannya, apabila ini berlaku, saya tengok tadi ada kiriman daripada Tan Sri Kasim. Tan Sri Kasim dia hantar sini, dia kata ni mana dia hantar tadi tu.
Ni Muhammad Tengku Razali. Kemudian nanti saya baca juga Tengku Syarif. Dia mengatakan bahawa kalaulah darurat lakukan, okey, kesan ya. Pertama sekali PNB. Pelaburan-pelaburan dalam amanah nasional. Pelaburan-pelaburan dalam BSN. Pelaburan-pelaburan tabung haji yang dah tenat tu. What will going to happen? Apa akan terjadi? Bukan itu sahaja, ya. Kedudukan market ataupun stock exchange akan menghudum. Menurut kata Tengku Syarif, dia kata bahawa darurat 1969 berbeza dengan sekarang. Suasana sudah berbeza. 1969 kita bergaduh, perkauman dan adanya elemen komunis. Waktu itu negara masih lagi berada dalam keadaan kita berperang dengan gerila-gerila komunis. Jadi perlu diadakan satu tindakan gencatan, iaitu diwujudkan perintah darurat. Sekarang ni lain. Tak ada keperluan. Malahan ini akan mengundang mereka-mereka yang ada simpanan duit dalam negara kita, pelabur-pelabur dari luar ni, dia akan tarik duit kita keluar. Nak masuk jauh sekali. Saudara Azizul, dah 8 bulan Saudara Azizul, dah 8 bulan Tan Sri Muhyiddin jadi PM Malaysia. Tiada perubahan besar pada Malaysia untuk kembalikan rakyat. Memang tak ada. Sebab itu saya sabar malam dulu saya tuntut. Pertama sekali saya kata, apa ekonomi polisinya? Apa dasar luar kita? Apa dasar pertahanan kita? Apa dasar pendidikan kita? You dah jadi Perdana Menteri. Sepatutnya sebelum jadi Perdana Menteri, dah bersedia lah. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya nak buat A, B, C, D. Sepatutnya begitu. Jadi tanpa persiapan, kau terus naik jadi Perdana Menteri, lepas tu kau berdoa dekat TV, kau mengata bahawa kamu bukanlah Perdana Menteri yang pilihan rakyat. Habis, suka-suka dekat situ. Kemudian, apa yang berlaku di Sabah, biarkanlah. Jadi kertinya nak mati-mati orang Sabah. Tak bolehlah begitu. Ini walaupun Datuk Seri Najib bukan PM lagi, tapi saya tengok masih ramai pemimpin luar datang berjumpa dengan beliau. Betul. Pemimpin kita yang terdahulu ini nak menjalani ujian. Sebab itu, buku Dari Dalam Penjara ini mengulangi banyak cita-cita fitnah terhadap pemimpin kita. Saya tak mau campur soal mahkamah. Sebab itu saya kata UMNO dari dulu lagi akur dengan keputusan mahkamah. Anwar lah sesuai PM. Saya bagi kata, kita ada pemimpin, bukan tak ada. Ada. Tapi saya tak nak jadikan media saya ini sebagai tempat untuk berkempen untuk seseorang. Tak ada. Bagi saya semua baik. Tengku Razali Hamzah baik, Datuk Seri Anwar Ibrahim baik, Datuk Seri Najib baik, Datuk Seri Zahid Hamidi baik. Mereka telah pun diuji. Datuk Mak Hassan baik. Siapa lagi? Yang lain tu tak ada lah. Yang lain tu peringkat belum lagi menjalani ujian yang hebat untuk melayakkan sebagai pemimpin terhebat. Jadi Saudara Mak Azni Haji Aziz, Noor lagi bahaya di DAP belakang. Kita tak, sekarang ni bagi saya lah soal DAP ke, soal saya cuba kita elakkan politik perkauman. Memang saya bersetuju. Sikap setengah pemimpin dalam DAP itu cukup kurang sopan yang menghiris hati orang Melayu. Assalamualaikum Saudara Rahim. Okey, Saudara Mat Kamal. Assalamualaikum Datuk. Kalau darurat kesihatan macam mana Datuk? Dia kalau darurat ni sekali-kali duduk kat rumah tak boleh nak bergerak. Masalahnya stand still. Kalau darurat kesihatan macam mana? Kesihatan je lah. Kalau darurat kesihatan tu macam Oh, kalau darurat kesihatan. Okey. Saya nak jelaskan. Okey. Sebenarnya tak ada darurat kesihatan, tak ada darurat politik, tak ada. Dia darurat is darurat. Kalau darurat kesihatan kononnya nak berselindung, bahawa nak menggunakan COVID-19 ini sebagai untuk dijadikan darurat. Tak boleh sebab kita dulu dah ada. Kita ada PKP. Laksanakanlah PKP itu. Apa ada masalah? Jadi waktu kamu melaksanakan perintah larangan pergerakan itu, kena dipikirkanlah apa dia punya rangsangan ekonominya, macam nak mana bantu rakyatnya, macam mana makanan rakyatnya, rakyat susah macam mana.
Itu sepatutnya dilaksanakan. Jadi tak perlu kita katakan darurat ini emergency. It's an act of emergency. Memberi kuasa sepenuhnya. Kalau kau langgar, tembak. Ini darurat. Jadi bahana darurat ni terlalu berat. Jadi kalau kita nak buat, kalau berkait dengan, kalaulah COVID ni sebagai alasan, buatlah PKP. Perintah Larangan Pergerakan. Jadi Parlimen berjalan seperti biasa. Kita dah lantik mereka sebagai ahli Parlimen. Parlimenlah tempat tertinggi untuk memikirkan tentang untuk nasib negara dan rakyat. Kita memerlukan buah fikiran mereka untuk jadikan dasar negara. Jadi kalau Parlimen tak boleh bersidang, apa hal? Dan paling pentingnya Parlimen kali ini, ini penting Parlimen kali ini adalah pada 6 hari bulan November diadakan pembentangan bajet. Ini yang paling penting. Berkali-kali saya katakan, wang dari kantong negara tak boleh diambil walaupun 10 sen tanpa kelulusan daripada Parlimen. Sebab kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Perlembagaan kita menyebut very clear, not even a single cent. Kemudian siapa ni? Apa bezanya kalau nak jadikan darurat politik okeylah, kita bagi tahulah bahawa macam mana yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata gencatan politik. Jangan berperang. Dan letakkan konsentrasi macam mana kita nak menangani kehadiran wabak virus corona gelombang ketiga. Itu sepatutnya dilakukan. Bukannya darurat politik. Darurat lain. Jadi bila gencatan, Parlimen perlu bersidang sebab 6 November ni penting. Saya pun hairan sebenarnya. Saya hairan kenapalah Tan Sri Muhyiddin mewujudkan atau memanggil membentangkan bajet negara pada bulan November. Ini cukup tenat. Kerana kalau bulan November selalunya perbahasan bajet ini mengambil masa sebulan. Jadi kalau 6 November habisnya 6 Disember. Sebulan di Dewan Rakyat, sebulan lagi di Dewan Negara. Kalau tak lulus sebelum 25 Disember, 1 Januari gaji kaki tangan kerajaan tak boleh nak bayar. Siapa tanya pandangan saya ke sana ni? Minta pandangan mana tadi? Pandangan Datuk, kesan daripada sebutan darurat oleh PMM menyebabkan BSKL bukan BSKL menjunam saudara Hazian Hashmurah. A moment the government declare the state of emergency, saya rasa bukan menjunam, menghudum. Ini sebab itu negara Amerika yang besar is the leading world in economics. Rakyat dia 9 juta kena COVID-19 dan mati beratus ribu. Pun dia tak buat darurat. There is no state of emergency in America. In England, yang kedua, berjuta rakyatnya United Kingdom yang kena jangkitan COVID-19. Tak ada dia kata state of emergency. Yang dia kata lockdown. New Zealand ke, Amerika ke, England ke, Jerman, malahan negara yang paling teruk sekali bila COVID menyerang, jangan lupa, adalah negara Itali dan Sepanyol. Beribu rakyat dia mati hari-hari. Sehingga kan tak sempat nak dikebumikan. Dia punya keranda pun tak cukup. Bekalan keranda tak cukup di Itali waktu awal COVID menyerang. Di Spain, rakyat dia menangis di tepi jalanan melihat satu demi satu rakyat tumbang. Tapi dia tidak mengisytiharkan negara dia darurat. There is no state of emergency. Cuma dia kata lockdown. China pun tak ada darurat. Negara pertama yang kena COVID ini di Hunan. Tak ada dia kata darurat di Hunan. Wuhan. Kan? Jadi yang ada yang berlakunya terbaru adalah di Filipina. Duterte mengisytiharkan darurat negara dia kerana bukan sahaja COVID,
Kerana negara dia sudah hancur ekonomi. Total, dia tak ada duit dah. Dia dah bagi awal-awal lagi dia beri amaran. Dia kata bahawa negara dia tidak mempunyai peruntukan kewangan yang cukup untuk menangani COVID-19. Di Indonesia, yang saya kata semalam, berjuta rakyat dia bertempur dengan pihak polis, para demonstran. Tapi apa jadi? Tak ada dia kisahkan darurat. Bahaya mengisahkan sebuah negara itu darurat, state of emergency. Mana tadi? Tan Sri Anwar Musa memang dah tak boleh pakai dah. Tak, dia akan mempertahankan keputusan kabinet. Dia akan cuba mempertahankan keputusan kabinet. Kata darurat ini hanya ayat lah. Bagi saya kita tak terima. That is, bagi saya minta maaf lah Tan Sri, very very stupid argument. You cannot say that this emergency is just ordinary thing. TV3 laporkan France dan New Zealand ada umum darurat. Alias bila masa pula ini Perancis dan New Zealand ada umum darurat? Tak ada. There is no state of emergency. Then lockdown. Darurat BSKL collapse. Amanah Saham Nasional, EPF, Tabung Haji, JSC lingkup. Dia jangan sampai kerajaan negara itu mengisahkan darurat. Fazil Sharif, bila darurat Menteri Kabinet dapat bonus kot. Silap ke pula mereka tu, nanti rakyat pergi kat rumah dia, pakar rumah dia boleh tahu. Saya Azwar Abdul Hamid, semua Menteri Kabinet. Saya memang bukannya kita bukanlah kita nak maki hamon menteri ni, ya. Kita benci pada mereka, tapi kita meletakkan mereka dengan penuh keyakinan, kepercayaan. Waktu UMNO berlapang dada bersetuju Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kerana Hunan itu. Saya ni kadang-kadang menyebut tu Yuhan. Wuhan. Aduh. Saya baca begitu lah. Jadi siapa yang lantik Anwar? Muhammad Ismail yang lantik Anwar, Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu dia akan mempertahankan apa saja keputusan dia buat Tan Sri Muhyiddin. Ini darurat abah dan semburit. Yang mencadangkan supaya diwujudkan darurat ini memanglah Azmin Ali dengan Hamzah. Datuk, siapa yang layak jadi Perdana Menteri? Saya rayap, macam saya sebut dia ada 4-5 orang layak. So kita letaklah pada Agong. Kalaulah Agong memanggil Tan Sri Muhyiddin, kata high time for you to resign. Dia terpulanglah pada Agong. Untuk diadakan pilihan raya buat masa terdekat ni rasanya tak sesuai. Jadi tak payah kita adakan, tapi Tan Sri Muhyiddin kena berhenti lah. Malaysia bukan darurat. Malaysia bukan darurat pasal pandemik. Malaysia darurat politik. Dia bukan hanya darurat politik, darurat segala-galanya, darurat kepimpinan. Dia bukan darurat. Dia sekarang ni Malaysia mengalami masalah krisis kepimpinan. Krisis kepimpinan kerana Perdana Menteri degil. Yang kedua, Perdana Menteri sakit. Yang ketiga, Perdana Menteri tidak boleh bertugas sepenuh masa. Dia dalam seminggu, 2 hari saja dia masuk pejabat. Kena ada pula menteri-menteri itu, betul lah tu. Menteri. Ini semua politik punya hal lah. Betul. Ini semua sebab politik. Puncanya tidak lain dan tidak bukan kerana Tan Sri Muhyiddin merasakan, sebagaimana dia kata oleh Tengku Razali, dia diburu ketakutan untuk menghadapi 2 November nanti akan ada usul undi tidak percaya kepadanya. Dan dia rasa kalau itu berlaku, dia malulah jadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah. Jadi untuk itu, sebab itu saya kata sabar malam, saya mengatakan yang terbaik, dunia mau boleh Tuanku Agong, Raja-Raja Melayu, panggil Muhyiddin, tanya dia betul-betul. If you don't have the numbers, okay, surrender to the people. Serah letak jawatan, habis cerita. Dan dia akan diingati sebagai seorang Perdana Menteri yang berjiwa besar. Demi untuk menyelamatkan negara, dia tak buat ini apa semua, dia letak jawatan sebab dia tak boleh buat kerja. Tapi nak jawatan tu, nak juga, nak pertahankan juga. Akhirnya nak buat ini darurat. Bila darurat, maka selama 6 bulan tu panjanglah usianya di anjung kuasa Sri Perdana. Dalam masa 6 bulan tu besok berlakulah pembelian lagi. Beli jawatan, beli orang ni, beli orang itu untuk melengkapkan sampailah ke pilihan raya yang ke-15 nanti. Bila datang musim pilihan raya 15 nanti, adalah pengumuman dan sebagainya. Bagi saya rasuah politik. Saya berkeyakinan sebenarnya. Saya
Orang kata tak baik lah, tak boleh. Saya tak boleh nyatakan secara terperinci. Tetapi saya difahamkan bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul pada 6 bulan nanti antaranya adalah bajet yang cukup menyenangkan rakyat. Cukup baik untuk rakyat. Tapi sejauh mana boleh dilaksanakan. Jadi dia akan bentangkan bajet itu pada 6 bulan. Maka pada 7 bulan dia akan memanggil pilihan raya umum. Jadi rakyat mengatakan, okey, nak dapat itu, nak dapat ini. Sekali lagi, janji Pakatan Harapan. Janji 1000 mimpi. Maka berlakulah Fata Morgana Politics. Maaf cakaplah PN8 ni tak perform sebaiknya. Betul saudara sama-sama. Jadi kita tak maulah menyerang secara peribadi. Ini bajet tak sempat siap tu sebab PM minta darurat. Saya rasa hairan kali ini Selalunya bila ada pembentangan bajet, seringkali pengalaman saya sebagai bekas wartawan, sebagai penulis, sebagai orang terjebak dalam politik, jadi selalunya apabila bajet kerajaan nak dibuat, itu selalu bulan 10, bermula daripada bulan Oktober, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Bermula bulan Ogos. Kementerian masing-masing akan memanggil pre-budget. Okey, jadi akan turun pula dipanggil lah nama-nama terlibat. Katalah misalnya Kementerian Belia dan Sukan. Jadi Menteri Belia dan Sukan dia akan panggil semua agensi-agensi terlibat sukan. Sama ada bahagian pembangunan sukan, sama ada mereka yang penganjuran sukan, sama ada mereka yang promosi sukan dan sebagainya. Maka di situlah dicari, dipaya bagaimana peruntukan nak diperlukan, apa nak dibuat semua. Ini bajet daripada Kementerian Belia dan Sukan. Kemudian Kementerian Kesenian, apa nak diadakan? Mungkinlah nak adakan mempertingkatkan lagi budaya bangsa kita ni, promosi di luar negara dan sebagainya dalam bajet. Kemudian Kementerian Pelancongan, sebab ini penting, nak panggil pelancong datang ke negara kita. Ini adalah mendapatkan keuntungan besar pada negara. Okey, maka apa nak buat? Promosinya, stimulus package-nya, macam-macam lah. Dibincang selama 2 bulan. Selepas itu, maka kementerian-kementerian ini akan duduk bersama dengan Menteri Kewangan. Bentangkan, ini kita punya kemahuan, ini kita punya jangkaan. Kita punya belanja banyak ini jangkaan pendapatan kita. Daripada hasil cukainya banyak ini. Maka disatukan. Ini tidak berlaku, saya tak dengar. Sejak Tengku Zafrul naik sebagai Menteri Kewangan, saya tak dengar. Ada tak ada tak tahu. Tak dengar adanya mesyuarat pre-budget. Tak ada. Jadi macam contoh macam Kementerian Kewangan, Kementerian Pertahanan. Maka general di 3 Kementerian Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut, Panglima Tentera Udara, mereka akan berbincang dengan jabatan masing-masing. Ini keperluan, ini dia punya kelengkapan yang diperlukan, ini sekian bajetnya. Maka jeneral-jeneral sidang bawa dalam Majlis Angkatan Tentera. Majlis Angkatan Tentera ini akan kemukakan pada Menteri Pertahanan. Jangan lupa, di Mindef dan Kementerian Pertahanan tu, dia bukan hanya ada 3 sektor. Begitu juga yang menyangkut soal pencen. Menyangkuti soal bekas-bekas tentera. Bekas tentera laut, bekas tentera darat, bekas tentera udara. Semua ini, keperluannya banyak mana. Maka dikemukakan. Pre-budget. Yang ini tidak berlaku. Jadi bajet apa nak dibentangkan ni? Akhirnya Datuk, untuk menguatkan kerajaan perlu ada parti yang punya majoriti yang memimpin kerajaan. Razali, memang kita memerlukan parti yang bukanlah nakkan tutup majoriti. Nak tutup majoriti itu mudah untuk melakukan pelbagai rombakan yang menyentuh soal perlembagaan dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita mempunyai majoriti yang kukuh. Bukan simple majoriti. Supaya bila dibentangkan bajet ini, maka akan diterima. Walaupun selalunya pembangkang dia tak akan terima. Tak pernah saya dengar pembangkang bersetuju menyokong bajet. Tak ada. Sepengalaman saya sejak daripada zaman Tan Sri Zahir sebagai speaker, sampailah hari ini, insya-Allah bulan 6 November nanti, rasanya tak ada lagi parti pembangkang yang menyokong bajet. Seingat saya, parti pembangkang yang menyokong cadangan daripada kerajaan adalah waktu kita menentang tentang Palestin. Pendudukan haram di Palestin ada sekali. Itu bersatulah antara parti kerajaan dan parti pembangkang. Yang lain tak ada. Jadi pembangkang memang kerja dia tu membangkang. Kata Tompil kata asyik membangkang aja lah kamu sampai besok pula selesai.
Tugas mereka adalah untuk membangkang sebagai ada perimbangan. Check and balance. Kita perlu ada pembangkang. Kalau tak ada pembangkang, lagi susah. Jadi dengan adanya check and balance, jadi dikemukakan bajet yang sebegitu. Akan didebatkan sampai 1 pagi, 2 pagi. Dan kemudian mengambil keputusan. Akhirnya bajet itulah yang dibentangkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kalau bajet tak diluluskan, tahun berikutnya, wang tidak ada dan kerajaan tidak boleh berbelanja untuk sebarang urusan. Kalau itu berlaku, askar tak ada gaji, polis tak ada gaji, kaki tangan tak ada gaji, akhirnya negara berantakan. Inilah bahayanya kalau kita mewujudkan darurat. Tapi kalau darurat, mereka nak gunakan keuangan ni tanpa melalui bajet. Ini pun satu taktik lagi. Jadi kalau boleh, insya-Allah malam besok saya akan bincang tentang bajet negara ni sepengetahuan saya. Sepengetahuan lah, saya bukan pakar bajet, saya bukan menteri kewangan. Jadi saya mengharapkan kita mengharapkan besok ada sesuatu yang baik. Bukan hanya untuk rakyat negara ini, tetapi untuk negara kita yang bakal diputuskan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Tidak lain dan tak bukan, ampun tuanku, rakyat memohonlah keprihatinan tuanku menolak sebarang usaha untuk mewujudkan pemerintahan darurat di negara kita ini. Do not allow our country in the state of emergency. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bincang lagi malam besok. Kalau saudara ada persoalan, sila kirim